بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu sekali lagi pada minggu ini bagi menyambung bacaan kita daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu yang wafat pada tahun 676 Hijrah. Iaitu kita berhenti pada hadis yang ke-13 daripada bab khauf, iaitu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jom kita baca. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma idzin tuhaddisu akhbaraha thumma qala أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه أخبارها رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, telah membacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, di hari itu akan diceritakan akan engkau menceritakan akhbaraha, berita-beritanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kalian mengetahui apakah cerita-ceritanya itu? Apakah maksud dengan cerita-ceritanya itu? Maka kata mereka itu para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in akhbaraha, maka sungguhnya berita-beritanya itu bahawa engkau bersaksi ke atas segala hamba atau segala hamba perempuan, abdin, hamba lelaki ataupun hamba perempuan, dengan apa yang dia amal, yang dengan apa yang telah dia lakukan, ala zahriha, ke atas belakangnya. Taqulu, maka engkau akan berkata, engkau melakukan demikian dan demikian, dan di hari demikian dan demikian. Maka itulah akhbaruha, dan itulah berita-beritanya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan katanya hadis hasanun sahih. Ada hadis hasan sahih. Nah, ni ayat Quran apa ni? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha fahiya tantiqu bima fa'ala an-nas 'ala dhahriha min khairin aw sharrin wa fi hadisin akhar tahfadhu min al-ardi فإنها أمكم إنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة به متفق عليه. يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها ni tak silap bumi kot, sahabat ibu.
Tidak. Ha? Mana tak tahu pun. Ya Allah, saya nak pastikan Ustaz. Kak Sal join hari ni, Google Meet. Mana ibu? Ibu Sal mana? Kak Sal. Kak Salbi. Makcik Salbiah. Oh, Selalu dia FB je. itulah. 406. Sana ibu. Nak confirm. Ya Allah. Okey, baik. Oh, ni Ibu Fazi pun ikut FB. Wa an Abi Hurairah, sekali lagi. Baik, Nabi SAW baca yauma izin tu ahaddisu akhbarha. Ni bumi ni. Bumi dia cerita tentang berita-berita pasal dia. Apa dia berita-berita pasal dia tu? Itu kata Rasulullah SAW. Maknanya setiap hamba laki-laki ataupun hamba perempuan akan bumi ceritakan apa yang dia lakukan di atas permukaan bumi ni. Maknanya habis cerita habis. Apa yang kau buat, di mana kau buat, hari apa kau buat, itu dia. Jadi di hari kiamat nanti tidak ada siapa pun boleh untuk terlepas daripada hisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada amalan itu dibentangkan, tak ada boleh siapa menipu. Bahkan keseluruhan yang ada di muka bumi ini, bahkan jasad kita akan menyaksikan segala amalan-amalan kita. Jadi kena takut pada keadaan yang sedemikian, bahawa kita lakukan perkara-perkara yang melanggar arahan dan melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'azubillah ta'ala. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه الترمذي وقال حديث حسن القرن هو الصور الذي قال الله تعالى ونفخ في الصور كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kaifa an'am, bagaimanakah aku boleh berasa suka, berasa gembira. Wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna, sedangkan pemilik sangkakala sudah meletakkan sangkakala di mulutnya. Itu dia. Sangkakala duduk kat mulut. Mulut siapa tu? Malaikat apa mulut tu? Malaikat Israfil. Wastama'al izna, dan sedang mendengar izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Mata yu'mar bin nafkhi fayanfukhu, bila saja diarahkan untuk meniupkan sangkakala tadi, maka dia akan meniupkan sangkakala. Itu dia. Faka'anna zalika saqula ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan demikian itu telah membebankan ke atas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mereka jadi takut sungguh. Maknanya apa? Bila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana aku nak rasa suka, macam mana aku nak rasa gembira, sedangkan Israfil on kita panggil, dia tengah ready dah nak tiup sangkakala tu. Maka para sahabat waktu tu rasa takut sungguh. Tak boleh nak buat apa, memang duk risau, duk takut sebagainya, dengan takut yang rasa yang bersangatan. Boleh? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, maka kata Nabi apa? Qulu, kalian berkatalah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kena banyakkan sebut tu, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maknanya cukuplah bagi kami ini Allah Ta'ala, dan dialah sebaik-baik wakil. Dialah sebaik-baik pelindung daripada api neraka, ataupun pelindung daripada hari yang begitu dahsyat, itu hari kiamat. Jadi kita minta Allah Ta'ala jauhkanlah kita
daripada kedahsyatan hari kiamat. Boleh faham tak? Ibu-ibu? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa adlaj wa man adlaja balagha al-manzila ala inna sil'ata Allahi ghaliyah ala inna sil'ata Allahi al-jannah rawahu at-Tirmizi wa qala hadithun hasan wa adlaj bi iskan ad-dal wa ma'nahu sara min awwal al-layl wal murad at-tashmir fi at-ta'ati wallahu a'lam. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang takut maka dia akan berjalan di awal malam, dan siapa yang berjalan di awal malam maka dia akan sampai ke tempat. Ya, ketahuilah bahwasanya barangan Allah Taala itu mahal. Ketahuilah bahwasanya barangan Allah itu adalah syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Apa makna berjalan berjalan di awal malam tu? Maknanya bila kita ni rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan usaha bersungguh-sungguh untuk melakukan amal kebaikan ketika kita di dunia. Iaitu nak menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya rasa takut pada Allah Taala itu adalah kita ni dituntut untuk menghasilkan rasa takut tadi. Macam saya sebut pada ibu ayah lah. Kan saya kata, rasa takut pada Allah Ta'ala ni, kita kena bina. Macam mana kita nak bina tu? Dengan kita baca ayat-ayat Al-Quran. Kita dengar makna-makna Al-Quran tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengazab orang yang berbuat jahat, kedahsyatan hari kiamat, bagaimana kemegahan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di muka bumi, dan juga di mana? Di seluruh alam semesta. Dan kita lihat hadis-hadis tadi, Nabi SAW cerita akan disaksikan kepada kita amalan kita oleh semua benda. Bumi pun menyaksikan amalan kita, dan seterusnya daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka itu akan menimbulkan, meneruskan, menguatkan rasa takut kita pada Allah Ta'ala. Maka dengan itu kita akan makin terdorong untuk melakukan ketaatan. Faham ibu nak? Maka itulah yang dimaksudkan oleh apa? Rasulullah SAW. Maka bila orang takut, maka dia akan lakukan taat. Maka bila dia lakukan taat, maka dia akan mendapatkan barangan Allah. Dan barangan Allah Ta'ala itu adalah syurga. Boleh? Tak mau syurga ke? Nak syurga semua. Nah, baik. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غزلا. قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. غزلا بضم الغين المعجمة أي غير مختونين. Ibn Aisyah radhiyallahu ta'ala anha katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, akan dibangkitkan manusia di hari kiamat, hal keadaan mereka tidak berkasut, tidak berpakaian dan tidak berkhatan. Ghuzlan maknanya tidak berkhatan. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, orang lelaki dan orang perempuan kesemuanya itu melihat sebahagian akan sebahagian yang lain ke Rasulullah? Maknanya, kalau dibangkitkan semua tak pakaian, lepas tu nanti orang tengok, pakat-pakat tengok lelaki, tengok orang perempuan yang tak pakaian, macam mana? Maka kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, perkara kejadian yang berlaku pada hari itu lebih dahsyat untuk mereka ini berfikir tentang perkara tadi. Maknanya apa? Tak dan nak fikirlah. Tak dan nak fikir, nak tengok siapa ke, nak tengok pakat-pakat risau tentang diri masing-masing. Sebab masing-masing akan dibawa untuk dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh faham tak? Jadi hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahawasanya nanti kita ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan
jadikan balik kita ni dalam keadaan yang sempurna, sehingga kulub kemaluan laki-laki itu akan dikembalikan. Tu disebutkan di dalam hadis ini. Boleh faham tak? Baik. Babur raja, bab menyatakan berkenaan dengan haram. Bab menyatakan berkenaan dengan apa? Haram. Jadi Tuan Guru radhiyallahu anhu setelah habis menceritakan berkenaan dengan bab khauf, takut, Tuan Guru datang pula menceritakan tentang haram. Kenapa tu? Kerana kita ni kalau betul-betul nak berjalan pada Allah Subhanahu Wa Taala, nak jadi hamba yang benar-benar hamba pada Allah Taala, melakukan ketaatan, meninggalkan larangan, mesti seiring dalam hati kita ini rasa takut dan juga rasa harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh rasa takut saja. Kalau rasa takut melampau-lampau sangat, sampai kita ada rasa putus asa dengan Allah Ta'ala. Mesti kita seimbangkan dengan rasa harap pada Allah Ta'ala. Itu kita rasa, insya-Allah Allah Ta'ala rahmat, Allah Ta'ala takkan biarkan kita. Mesti ada sudut-sudut tadi. Boleh? Maka dengan seimbangnya, maka akan jadi elok kita dalam menjadi hamba Allah Ta'ala. Tak boleh juga lebih pada harap. InsyaAllah Allah Ta'ala rahmat, Allah Ta'ala sayang kita. Tak apa, tak sembahyang pun tak apa. Yang tu tak boleh. Itu sebab tu dia tak ada apa, rasa takut pula, dia duk lebih pada harap tu. Jadi duk kira insyaAllah Allah Ta'ala maha pengampun. Dia lupa dalam masa Allah Ta'ala tu maha mengazab juga bagi orang yang meninggalkan amal ketaatan. Boleh? Jadi kena seimbang dua-dua. Tak boleh lebih sangat takut, tak boleh lebih sangat harap. Mesti seimbang 50-50. Maka barulah jadi hamba yang elok. Tapi Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dia kata, kalau kita dalam keadaan sakit, ataupun dalam keadaan yang mungkin tak ada peluang sembuh dah, memang nak meninggal dah, maka lebihkanlah harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak boleh nak buat amal apa dah. Memang kita sakit, tak ada apa dah. Maka ketika itu penuhkan, bulatkan hati pada pengharapan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala 100%. Tiada perlu rasa takut dah waktu tu. Kita memang penuhkan harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ketika hal kedang kita sakit. Tu Cik Leha tengok live. Ahlan Cik Leha. Moga Cik Leha sembuh segera insya-Allah ya. Baik, habis kat situ. Jom kita baca Babur Raja. Bab pada menyatakan berkenaan dengan raja, iaitu rasa harap. Qala Allah Ta'ala, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa qala ta'ala, wa hal nunjazi illa al-kafur. وقال تعالى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه. وفي رواية لمسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. Jadi kiranya yang kita bacakan pada hari ini kita bacakan pada hari ini berkenaan dengan berasa raja. Raja tu apa dia tu? Raja iaitu apa? Iaitu rasa harap pada Allah Ta'ala. Dan kita baca ayat Quran ini untuk kita rasa makin kita berharap pada rahmat Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Qul, katakanlah,
wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Asrafu maknanya yang telah melampaui batas. Ala anfusihim, ke atas diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian itu putus harap daripada rahmat Allah. Nampak? Tu dia punya lafaz Allah Ta'ala dalam bercakap dengan kita tu. Ya Allah, sangat zahirkan kasih, sangat zahirkan rasa lemah lembut. Allah Ta'ala kata apa tu? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Maknanya apa? Kita ni dah lah jahat. Kita ni, tapi Allah Ta'ala masih memanggil kita dengan lafaz hamba dia. Iaitulah lafaz gelaran yang paling mulia sekali. Hamba-hambaku. Yang telah melampaui batas ke atas dirinya. Allah Ta'ala kata apa? Janganlah kalian itu rasa putus harap daripada rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Sungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan dosa sekaliannya. Innahu huwal ghafur rahim. Sungguhnya dia itu maha mengampun dan maha pengasih. Itu Allah Ta'ala punya kasih dengan kita. Qala Ta'ala, dan kata Allah Ta'ala lagi, wa hal nujazi illa al-kafur. Dan adakah kami balas melainkan orang yang apa? Kafur. Orang yang kafur ni makna orang yang sangat kafir. Tu dia. Iaitu apa dia? Nak kata di situ, Allah Ta'ala takkan bagi azab melainkan orang yang apa? Orang yang sangat ingkar, sangat melanggar. Tapi kalau kita insya-Allah kita lakukan amal kebaikan, Allah Ta'ala akan bagi rahmat. Jadi kena apa? Kena ada sifat harap tu dan menolak kita untuk melakukan amal kebaikan. Ya. Kemudian firman Allah Ta'ala, inna qad uha ilaina. Sungguhnya kami telah diwahyukan kepada kami bahwasanya azab ke atas mereka yang telah mendustakan dan berpaling. Dan waqala Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa rahmati, dan rahmat aku itu wasi'at kulla syai'. Wasi'at kulla syai' maknanya rahmat aku ini wasi'at kulla syai', meliput segala sesuatu. Itu rahmat Allah Ta'ala begitu luas, meliput segala sesuatu, hatta kepada orang-orang yang melakukan dosa. Sebab itu kita sebut hatta pada orang kafir. Kalian kena ingat Allah Ta'ala rahmat pada kalian tu walaupun kalian itu melakukan dosa, melakukan kekufuran pada Allah Ta'ala. Kena kembali, kena sedar rahmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala limpahkan tu. Jangan kalian balas dengan kekufuran dan ingkar terhadap Allah Ta'ala. Maka kena masuk Islam, kena beramal dengan amal yang soleh. Wa an Ubadah bin Samit, hadis daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan yang layak disembah, maksudnya dia ucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh, maknanya dia bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Ta'ala semata-mata, tidak ada sekutu bagi Allah, wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh, dan bahawasanya Nabi Muhammad itu hambanya dan rasulnya, dan bahawasanya Isa itu hamba Allah dan rasulnya, dan kalimatnya yang telah dia campakkan kepada Maryam. Apa makna kalimatnya yang dicampak pada Maryam tu? Nabi Isa kalimat Allah Ta'ala. Apa makna kalimat Allah? Iaitu Allah Ta'ala sebut pada apa? Pada rahim Maryam tu, kun fayakun. Itu maksud dia. Itu dengan Allah Ta'ala jadikan Nabi Isa itu tidak berbapa dengan disebutkan apa? Kun fayakun. Maka jadilah, tanpa ada perantaraan bapa. Kalau kita semua ada perantaraan bapa. Boleh? Dan kemudian kita menyaksikan bahawasanya syurga dan neraka itu benar, maka Allah Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam syurga ke atas apa yang telah kita lakukan daripada amalan. Maksudnya apa? Kalau kita punya akidah, kita punya keimanan betul. Ini penting. Kalau kita punya akidah, kita punya keimanan apa? Keimanan betul. Apa dia? Kita betul-betul beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, beriman kepada Nabi Isa dan juga Nabi-Nabi seterusnya. Beriman pada mereka.
Dan mereka kesemuanya adalah hamba Allah, adalah Rasulullah. Boleh? Dan kita beriman bahawasanya syurga itu benar, neraka itu benar. Dan masuklah beriman pada rukun-rukun lain lah. Kitab Allah Ta'ala yang diturunkan dan sebagainya. Ini penting ni, kita betul penting mengaji ilmu akidah tu. Penting. Sebab apa? Nabi kata apa? Siapa yang beriman betul-betul kukuh imannya pada perkara-perkara begini, akan dimasukkan ke dalam syurga walau apa pun amalan dia. Subhanallah. Maknanya apa? Kalaulah dia ni orang yang semayang-semayang tapi tak tinggal benda buat jahat, tak apa, disebabkan akidah dia betul, maka apa? Masuk syurga. Tapi kalau orang akidah dia tak betul, kata contohnya Kristian, dia kata bahawasanya apa? Nabi Isa anak Allah, maka buatlah amal macam mana pun takkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan dicampakkan dalam api neraka begitu saja. Wa'azubillahi ta'ala. Boleh? Jadi mesti kita ni apa? Betul akidah ni penting ni, betul-betul akidah. Jadi kena apa? Ibu-ibu ikut kelas Ustaz Azam tu, ambil berat pasal urusan akidah supaya kita ni mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan apa? Masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ni memang tahu diri kita ni takkan suci daripada melakukan dosa, memang sentiasa berdosa. Itulah. Jadi tapi dengan akidah yang betul, kita akan cuba juga buat amal kebaikan. Kita akan sentiasa juga bertaubat pada Allah Taala. Moga Allah Taala merahmati kita dan dengan rahmat itu memasukkan kita ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها أو أزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. معنى الحديث: ومن تقرب إلي بطاعتي وتقربت إليه برحمتي وإن زاد زدت فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة أي صببت عليه الرحمة وسبقت بها ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود. وقراب الأرض بضم القاف ويقال بكسرها وضم أصح أشهر ومعناه ما يقارب ملئها والله أعلم. Daripada Abi Zar radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan berfirman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maknanya hadis qudsi. Ini maknanya hadis apa? Hadis qudsi. Iaitu hadis yang apa? Lafaznya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi maknanya daripada Allah Taala, daripada wahyu Allah Taala. Taala ilhamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kata-kata dia tadi, tetapi Nabi mengungkapkan kata-kata makna yang Allah Taala berikan kepada Nabi itu dengan lafaz baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil hadis apa? Hadis qudsi. Boleh? Yaqulullah, berfirman Allah Taala dalam hadis qudsi, siapa yang datang dengan kebaikan ataupun siapa yang melakukan kebaikan, maka baginya itu 10 kali ganda pahala. Au azid, ataupun aku akan tambah. Dan siapa yang datang dengan satu kejahatan, fajaza'u sayyi'atun misluha, maka balasan satu kejahatan itu satu kejahatan semisalnya, atau aku ampunkan. Subhanallah. Ni besarnya rahmat Allah Ta'ala pada kita ni. Kalau kita buat baik, satu kebaikan, Allah Ta'ala kali 10 kebaikan balas pada kita. Subhanallah. Kalau kita buat jahat satu, Allah Ta'ala balas satu kejahatan. Allah patutnya tadi balas 10 lah kejahatan, bagi azab 10 kali ganda lah. Tapi Allah Ta'ala dah nampak rahmat dia.
Kalau buat baik, Allah Ta'ala bagi berganda-ganda. Tapi kalau buat jahat, Allah Ta'ala balas kadar tu saja. Tu dia kata rahmat Allah Ta'ala, sayang pada kita. Yang tu. Ataupun aku ampunkan, subhanallah. Ataupun aku ampunkan, kata Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Itu rahmat Allah Ta'ala. Nah. Wa man taqarraba minni shibran, dan siapa yang dekat kepada aku ini dengan sejengkal. Maknanya usaha dengan, siapa yang cuba dekat dengan aku dengan usaha sedikit, tu maksud dia. Maka aku dekat kepadanya itu dengan sehasta. Dan siapa yang dekat dengan aku ini dengan sehasta, maka aku dekat dengannya itu sedepa. Maknanya apa? Hamba ni kalau dia cuba sikit aja nak dekat dengan Allah Ta'ala, saya ni nak taubat dah, saya nak buat amal soleh. Apa dia yang amal dia buat? Buat sikit je, buat solat fardu je. Tu dia buat solat fardu je. Allah Ta'ala akan dekat dengan kita lebih daripada apa cubaan yang kita nak dekat dengan dia. Maknanya dekat Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala akan kasih kita, rahmat kita. Itu maksud dia. Boleh? Kalau lagi tambah lagi buat apa? Amal sunat, zikir, baca Quran, buat silaturahim dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala akan lagi dekat dengan kita. Itu dia. Maksudnya, makin tambah amalan, makin Allah Ta'ala dekat dengan kita dengan apa? Dengan banyak. Banyak berganda-ganda. Itu dia. Satu kata Nabi lagi. Kata Nabi lah hadis qudsi. Dan siapa yang datang kepada aku berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Maksudnya apa? Kalau dia cuba dekat walaupun perlahan, Allah Ta'ala akan segera menyampaikan rahmat kepada kita. Jadi kena beramal, jangan tunggu, kena beramal. Jangan duk tunggu, jangan duk khalik, jangan duk bazir masa dengan benda-benda mengarut. Boleh? Wa man laqiyani biqurabil ard, dan siapa yang berjumpa dengan aku dengan sepenuh bumi ini kesalahannya. Tu dia. Salah dosa dia ni sebesar bumi. Tetapi dia itu la yusyrik bi syai'a, selagi mana dia tidak syirik pada aku dengan sesuatu. Laqituhu bimisliha maghfirah, maka aku akan bertemu dengannya semisalnya itu semisal bumi juga keampunan. Subhanallah. Besarnya rahmat Allah Ta'ala. Jadi kalau kita banyak dosa macam mana pun, tapi selagi kita beriman pada Allah, kita mohon ampun pada Allah, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa itu. Macam tak ada apa. Tu. Tak mahukan lagi kita sentiasa bertaubat pada Allah Ta'ala. Kita sentiasa ambil masa untuk mengingat Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala, mengenal nama-nama Allah, mengenal rahmat Allah Ta'ala yang ada di muka bumi ni. Itu kena, penting. Itu besar rahmat Allah Ta'ala, dan makin ada kita ni rasa hajat, makin rasa harap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala jaa Arabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal mujibatan, faqala man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar, rawahu Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya, datang seorang Arab Badawi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, wahai Rasulullah, apakah dua perkara yang mujibatan? Mujibatan tu maknanya yang mewajibkan. Yang mewajibkan, yang mesti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa mati tidak syirik dengan Allah Ta'ala dengan segala sesuatu, maka akan masuk syurga. Dan siapa mati syirik dengan Allah Ta'ala dengan sesuatu, dia akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Allah. Ini penting tu. Kita kekal. Ya, salam warahmatullahi. Ya. Ibu ada soalan? Ustaz. Ya. Kalau syirik tu, kata orang tu antara perkara syirik percaya pada bomoh. Tu kan Ustaz? Ya, betul. Katakanlah dia terlanjur percaya kepada bomoh menyebabkan dia jadi syirik lah. Ya. Bagaimanakah cara dia nak kembali lah? Dia kalau kita percaya pada bomoh, percaya kepada ahli nujum, percaya kepada tu syirik kan.
Dia sebenarnya kita bila kita kekal solat ataupun kita kalau dia masih lagi solat, itu pun dia dah kembali pada Allah Taala. Sebab kan kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dalam solat. Maka insya-Allah lah itu akan menyebabkan dia itu kembali semula menjadi seorang Islam, menjadi seorang yang beriman, dan banyakkanlah dia memohon taubat nasuha pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya cakap pada Allah Taala, ya Allah, aku tinggalkanlah amalan-amalan ni, pawang-pawang ke, nujum-nujum ke, sihir-sihir ke, apa, aku tinggalkan habis. Memang aku nak kembali kepada engkau, wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Itu cara dia. Nah, bagaimana pula kalau orang tu yang total jadi murtad? Total, Bagaimanakah cara dia nak kembali? total tak ada cara lain. Memang kena kena kita panggil yang pertama, dia kena jumpa para ulama lah. Dia kena jumpa para ulama. Dia kena terang sebab apa dia murtad tu. Sebab mereka ni kadang-kadang macam-macam hal, betul tak ibu kan? Kadang-kadang mereka kata mereka tak boleh nak kata apa ustaz, saya tak boleh nampak lah agama Islam ni rasional. Kadang-kadang macam tu ibu-ibu. Sebab tu dia pergi kena jumpa ulama-ulama supaya supaya depa dapat nasihat. Pasal apa? Rasional yang mana? Masalah rasional yang mana? Pasal masalah wujud Allah Taala ke? Kalau pasal wujud Allah Taala saya boleh terang. Lepas tu pasal apa? Pasal Nabi Isa ni ke? Kadang-kadang ada benda-benda kekeliruan yang depa tak faham tentang agama. Maka sebab tu kena tanya para ulama. Ulama kena bantu mereka. Dan kemudian selepas kalau contoh hilang benda tu, segeralah dia mengucapkan 2 kalimah syahadah. Tapi sepatutnya dia kena mengucap dulu sebab takut mati dalam keadaan kafir tu. Lepas tu sambil-sambil tu tak apa, tanya ulama. Ulama akan terangkan berkenaan dengan apa kemusykilahan dia tentang apa saja dalam urusan agama. Ibu nak boleh dapat jawapan kan ibu? Itu. Orang murtad. Kesian lah kalau murtad pun. Okey ustaz, okey. Ya, ramai orang apa? Itulah. Sebab tu kita ni kena banyakkan lagi baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kira lah di masjid ke di mana ke di rumah pun, ibu ayah pun, contoh kan, ibu-ibu mengaji kan dengan saya, kena buat bacaan jugalah. Bacaan di rumah. Bila rumah kita diisi dengan ayat Quran, diisi dengan hadis-hadis Rasulullah, akan bercahaya. Maksudnya Allah Ta'ala akan sentiasa merahmati kita, malaikat akan mendampingi kita, dan perkara-perkara kebaikan itu akan sentiasa terbit dalam hati kita. Tak ada dah fikiran-fikiran untuk nak murtad dan sebagainya. Itu pentinglah ibu-ibu nak. Lain kan kita ada Facebook dan sebagainya. Tu cubaan lah. Tapi tetap hidayah apa semua tu milik Allah Subhanahu Wa Taala lah. Itu milik Allah Taala. Baik. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'az radifuhu 'ala ar-rahli. Qala ya Mu'az, qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Qala ya Mu'az. Qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Qala ya Mu'az. Qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Salasan. Qala ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته فتأثما متفق عليه. قوله تأثما خوفا من الإثم في كتم هذا العلم. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Mu'az radifuhu, sedangkan Mu'az pada ketika itu membonceng di belakang binatang tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Ni kelebihan Sayyidina Mu'az lah. Dapat bonceng di belakang Nabi bawa nak bawa, contohnya bawa unta ataupun bawa baral Nabi,
Muaz bonceng belakang. Ni. Ni kita kata tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan orang-orang biasa, rakyat-rakyat jelata bonceng belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Kemudian yang kedua, apa dia faedah yang kita boleh dapat di sini, iaitu boleh dah naik keldai, naik baral, bawa dorang dia bonceng kan. Jadi ulama kata di sini menunjukkan boleh. Tapi dengan syarat bahawasanya taklah menyakiti binatang tu dan tidaklah membebankan binatang tu. Kalau contoh dorang macam saya ni, duduk kat dalam satu kedai kecil, keldai yang kecil, mampu lah. Tak boleh nak tanggung lah. Boleh. Kan? Sebab badan apa? Sebab badan besar. Jadi kena apa? Tengok saiz, tengok keadaan. So, jangan, tak boleh apa? Keadaan yang membebankan binatang tadi. Tapi secara umumnya kalau tak membebankan, kalau ada hajat, maka itu dibenarkan. Seperti yang dizahirkan dalam hadis ini. Boleh? Baik. Cik Leha, tajuk bab ni rojak Cik Leha. Cik Leha di hospital lagi tu. Tak apa, insyaAllah. Pakat-pakat doa pada Cik Leha, insyaAllah. Baik. Kemudian kata Nabi duduk bonceng tu, Nabi kata, wahai Muaz. Nabi duduk depan kan. Muaz duduk belakang. Muaz, Nabi sebut. Lepas tu Muaz kata, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Itu cara orang Arab jawab panggilan, labbaik. Apa makna labbaik? Saya jawab panggilan kamu wahai Rasulullah, saya di sini. Itu maksud dia. Saya jawab panggilan kamu wahai Rasulullah, saya di sini. Lepas tu Nabi sebut. Lepas tu Nabi diam. Jalan. Lepas tu Nabi panggil, ya Muaz, panggil sekali lagi. Lepas tu Muaz kata, saya jawab panggilan kamu wahai Rasulullah, saya di sini Rasulullah. Nabi diam balik. Jalan. Kemudian Nabi paling balik, Nabi kata, ya Muaz, wahai Muaz. Terus apa dia? Muaz, ya wahai Rasulullah, saya sebut panggilan kamu wahai Rasulullah. Saya di sini Rasulullah. Itu dia dijawab macam tu. Itu dipanggil adab dia dengan Rasulullah, cinta dia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, tidak ada daripada hamba yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jujur dengan hati dia, melainkan Allah Ta'ala akan haramkan daripada dia itu api neraka. Subhanallah. Itu dia. Kalau dia itu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejujur-jujur hati dia, beriman pada Rasulullah SAW, dikasih Rasulullah sejujur-jujur hati dia, Allah Ta'ala akan haramkan dia pada api neraka. Itu dia. Nak kata benda tu je. Amalan ni campur jahat dan buruk. Walaupun demikian, campur jahat dan baik dan buruk ni seorang hamba ni, tapi Allah Ta'ala kena rahmat dia. Dan kerana tadi kita kata kita iman, kita kata cinta Allah dan Rasul, Allah Ta'ala akan masukkan kita ke dalam syurga. Haramkan kepada kita api neraka. Dosa apa kita buat, buang. Allah Ta'ala akan ampunkan. Itu besarnya cinta kita pada Allah dan Rasul. Iman kita pada Allah dan Rasul perlu kita tanam, perlu kita semai sungguh-sungguh. Maka kata Muaz, ya Rasulullah, boleh tak saya ceritakan apa yang kau sebutkan ini kepada orang? Maka mereka akan dapat berita gembira, wahai Rasulullah. Maka kata Nabi, izan yattakilu. Kalau macam tu, mereka akan bertawakal. Ataupun mereka akan berpada dengan apa? Dengan ayat ni saya. Maknanya, kalau mereka dengar, ni terutamanya orang-orang yang tak faham kepentingan beramal ni, bila mereka dengar Nabi SAW kata, kalau beriman pada Allah dan Rasul, confirm masuk syurga. Kalau macam tu, kami minum arak pun tak apa. Kami mayat tak mayang pun tak apa. Dia jenis tak reti tentang masalah apa dia, amalan tu. Penting amalan tak boleh dipisah daripada akidah. Maka mereka akan berpada dengan apa? Tawakal. Dia kata cukup lah. Kalau gitu, tak boleh. Maka Nabi SAW kata, kalau macam tu nanti mereka tak reti, mereka akan ikut dan lah. Tapi Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, kan Nabi tadi kata jangan duk beritahu, sebab takut orang yang tak reti mereka akan berpada dengan hadis ni.
Dia meninggalkan amal. Tapi Muaz cerita juga sebelum dia mati. Kenapa? Kerana dia takut dia berdosa menyembunyikan ilmu yang dia dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Apa yang kita boleh dapat daripada hadis ini? Yang kita boleh dapat itu kita sebut bahawa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni. Besar sungguh. Jadi jangan lupa kita daripada mencintai Allah dan Rasul. Jangan lupa benda tu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masalah menyampaikan ilmu ni. Kita menyampaikan ilmu ni yang wajibnya adalah menyampaikan ilmu kepada orang yang layak. Boleh tak kita sembunyikan ilmu pada orang yang tak layak? Boleh. Ini Nabi SAW menyebutkan daripada hadis ini bahawasanya Nabi sampaikan kepada Muaz saja, tapi tak sampaikan kepada orang lain. Kenapa? Kerana takut disalahfahami oleh orang-orang yang lain, ataupun orang-orang lain tak layak, bukan selevel dengan Muaz. Muaz, dia amalan bersemua kira dia faham betul. Dan bila dia dengar tentang masalah pentingnya cinta Allah, cinta Rasul, beriman pada Allah, beriman pada Rasul, maka dia takkan sesekali faham bahawa beriman saja tinggalkan amalan. Tak, dia takkan faham macam tu. Lepas tu Nabi SAW sampaikan kepada dia hadis ni, nak cerita tentang besarnya rahmat Allah Ta'ala pada kita. Boleh? Tapi kalau kita sampaikan pada hadis ni pada orang lain yang tak kerti, dia hadis ni cukuplah, saya tak perlu dah sembahyang, jam lah, rosak lah dia dalam tu. Boleh? Jadi sebab tu kena sampaikan ilmu ni sesuai dengan orang, sesuai dengan kelayakan orang tu. Boleh? Dan kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, siapa menyampaikan ilmu pada orang yang tidak berhak, macam dia kalung dengan temah pada leher babi. Tu dia. Kalung dengan temah pada leher babi. Wa'iyyazubillah ta'ala. Jadi kena tengok benda yang layak pada orang yang layak. Dan benda ni kena tengok sesuai jugalah. Kesesuaian. Ada masa yang sesuai kena tengok. Ada audiens yang sesuai, ada audiens yang tak sesuai, ada tempat yang sesuai. Jadi kena tengok ke semua sudut-sudut ni. Macam orang Melayu kata cakap pandang-pandang dia cakap apa tu? Orang Melayu kata cakap siang pandang-pandang, cakap tu dia punya orang Melayu punya ni kan. Okay, baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wallahu taala alam. Ini hadis panjang. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan, insyaAllah ta'ala. Ibu-ibu okey, nasihat nak? Hadis yang keberapa ni kita berhenti ni? Alhamdulillah sihat. InsyaAllah. Hadis yang ke ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima. Kita berhenti kelima, tanda kelima, insyaAllah. Ya Allah. Ini pakat balik kampung kot. Dekat ni pakat tu. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim adada معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
اللهم صل أفضل صلاتنا على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان